Selamat petang kepada Cik Zulaika. Nama saya Yvonne Laisin, nombor matrik saya 260894. Saya mewakili kumpulan 4 untuk membuat pembentangan. Saya akan start dulu dengan memperkenalkan saya punya ahli kumpulan. Yang pertama ialah Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, nombor matrik 260671. Yang kedua ialah Muhammad Afifi Aiman bin Roslan 260703. Yang keempat ialah Zulfadli Hafiz bin Razali 260897. Yang kelima ialah Liu Li Ling 260941. Dan last sekali Encik Salahuddin Muhammad 265325. Okey, sekarang saya ingin start dengan pengenalan. Kumpulan kami telah buat budaya Hofstede digunakan secara meluas di seluruh dunia dan China mempunyai 56 etnik dan etnik terbesar adalah etnik Han. Okey, budaya Hofstede mempunyai beberapa dimensi yang mempengaruhi tingkah laku dan peribadi individu ataupun masyarakat. Etnik Han di China merupakan etnik yang terbesar dan paling lama di dunia dalam sejarah, misteri, adat dan budaya. Dan ia telah mendominasikan 92% di China dan juga merupakan kelompok etnik yang terbanyak di negara Singapura. So, dia mempunyai seramai 1.5 bilion rakyat di seluruh dunia. Dan dia mempunyai sejarah yang agak lama dan berabad dari dahulu lah. Jadi dinasti Han ini dia merupakan dinasti kedua di China yang merupakan dinasti yang lama. Dan Empire Han juga dia menyumbang kepada penaklukan tanah jajahan dan tanah yang menggunakan bahasa dan dialek tersendiri yang dikenali sebagai Hanyu. Dan dia mempunyai 56 etnik termasuk Han, Juan, Manzu, Hui, Miao, Tujia, hayo Monggu. Ini dalam sebutan bahasa Cina. Dan etnik Han ini dia mendominasi hampir ke semua aspek di negara China seperti kerajaan, politik, ekonomi, kepuasan dan gaya hidup, agama dan banyak lagi. So, untuk budaya Hofstede ini, dia adalah seperti berikut. Dia adalah jarak kuasa, power distance, pengelakkan ketidakpastian, uncertainty, avoidance, individualisme, dan collectivism. Masculinity ni adalah kewanitaan dan orientasi jangka pendek dan atau versus jangka panjang. Jadi pada tahun 1994 Hofstede menyemak semula kajiannya. Dia telah mendapati pemikiran individu dan komuniti menuju kepada emosi dan tindakan individu kepada pengurusan. Jadi dimensi jarak kuasa ini dia menangani jurang kuasa yang berbeza untuk mengenal pasti kedudukan dan juga darjat. Jadi jarak kuasa yang sempit, masyarakat dia tidak memandang perbezaan taraf dan kedudukan. Jadi untuk dimensi individualisme ni, dia kecenderungan masyarakat dalam menjaga diri sendiri dan keluarga. Kolektivisme ni adalah merujuk kepada masyarakat yang bersatu. Jadi dimensi kewanitaan ini iaitu masculinity menilai masyarakat dari aspek emosi antara lelaki dan juga perempuan. Dan budaya maskulin ini dia lebih menghargai daya saing, ketegasan, kumpul harta benda. Dan budaya kewanitaan ni dia lebih kepada kekeluargaan dan juga kualiti kehidupan. Dia dimensi jangka pendek dan jangka panjang, dia memfokus kepada hala tuju. Okey, masa depan dan masa yang lalu. Okey, jangka panjang dan juga jangka pendek ni jangka panjang ni dia menilai hala tuju masa hadapan, tumpuan kepada pelaburan masa depan. Dan juga jangka pendek ni dia menilai keadaan semasa yang berkaitan dengan masa yang lalu. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan pass kepada rakan saya.
Jarak kuasa ini memberi tumpuan kepada tahap kuasa yang berbeza. Ia akan mempengaruhi kehidupan orang ramai dalam semua aspek. Ia juga digambarkan sejauh mana ahli yang kurang kuasa menerima kuasa institusi yang tidak sama rata dalam sesebuah negara. Untuk mengetahui cara orang dari negara berbeza, macam mana diorang mengendalikan layanan tidak sama rata. Hans Fitt telah membuat penyelidikan ke atas dan membuat kesimpulan bahawa dimensi jarak kuasa sesebuah negara akan dipengaruhi oleh latitude geografi, saiz penduduk dan tahap kekayaan mereka. Bagi negara yang mempunyai jarak kuasa besar, orang bawahan sangat bergantung kepada pihak atasan. Bagi negara yang jarak kuasanya kecil, ia wujud di kalangan bawahan dan juga pihak atasan. Mereka ni lebih suka berunding daripada timpang tara sebelah pihak. Untuk tokoh yang mewakili pihak berkuasa dalam mana-mana organisasi keluarga atau dan perniagaan, tokoh ini amat dihormati sebab dia mempunyai kuasa dalam membuat keputusan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, matrik nombor 260671. Ingin membentangkan sambungan slide daripada sahabat saya, iaitu pengelakkan ketidakpastian. Tujuan dia ialah untuk mengukur kekerapan pekerja berasa cemas di tempat kerja dan jawapan mereka direkodkan yang dilabel sebagai skor 1 hingga 5. Yang kedua ditakrikan sebagai tahap orang boleh menerima ketidakpastian masa depan. Yang ketiga ialah dimensi tentang perasaan subjektif masyarakat. Yang keempat, dalam dimensi ini, kehidupan masyarakat dilanda kebimbangan dan ancaman yang berlebihan. Yang kelima, masyarakat lebih mengutamakan keselamatan budaya etnik. Han mempunyai tahap penerimaan ketidakpastian. Dan yang keenam, budaya etnik Han mempunyai tahap penerimaan ketidakpastian yang tinggi dengan skor 30%. Masyarakat tidak menunjukkan keperluan dalam mewujudkan peraturan yang ketat untuk mengatasi ketidakpastian atau kekaburan. Okey, saya sambung slide yang berikutnya kepada rakan saya. Terima kasih. Nama saya Zulfadli Hafiz bin Azali, nombor matrik 260897. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang individualisme ataupun kolektivisme. Ciri-ciri yang pertama ialah menjaga keluarga terdekatnya. Masyarakat kolektif digambarkan sebagai orang yang diintegrasikan ke dalam kumpulan yang padu dan setia. Orientasi individu dan kolektif adalah ukuran hubungan antara individu dan kumpulan. Kepentingan kumpulan melebihi kepentingan individu akan dianggap sebagai masyarakat kolektif. Seterusnya, orang ramai sangat menitik beratkan kepentingan individu. Setiap orang cenderung mementingkan diri sendiri. Sesebuah negara yang disifatkan dengan tahap kolektivisme yang kuat bermaksud etnik Han sangat setia kepada kelompok yang sangat dipengaruhi di dalam sesuatu kelompok. Assalamualaikum, saya Salahuddin Muhammad, 265325. Tajuk saya adalah maskuliniti kewanitaan. Merupakan dimensi perbezaan sosial, wanita lembut dan lebih mementingkan kualiti hidup, wanita tertumpu kepada keluarga. Lelaki bersikap tegas, berdaya saing dan kuat. Kehidupan lelaki berorientasikan kejaya. Dalam indeks, lelaki dan wanita mengambil berat tentang kualiti hidup. China adalah masyarakat yang agak maskulin dengan peratusan 66%. Peranan wanita di China sangat terhad. Itu saja daripada saya, Salahuddin Muhammad, 265325. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afifi Aiman bin Raslam, matrik nombor 260703. Orientasi jangka pendek US jangka panjang. Yang pertama digunakan untuk mengukur sejauh mana toleransi rakyat. Yang kedua, orientasi jangka panjang mengamati anugerah masa depan budaya dan masyarakat, memberi penekanan kepada kepentingan tambahan dan berjimat cermat, memberi tumpuan kepada simpanan.
Yang ketiga, orientasi jangka pendek, pendapat dan kebaikan secara segera, berpaksikan pada masa lalu dan pada masa kini, menekankan kepentingan terdekat secara tanggungjawab sosial. Yang keempat, nilai teras di China dan juga nilai diajar dalam confucianisme masih berakar umbi di China. Kepuasan US kekangan. Yang pertama, dimensi ke-6 tahap bayaran untuk keperluan sosial, asas dan keinginan manusia. Yang kedua, dimensi menunjukkan hubungan yang kuat. Yang ketiga, berorientasikan jangka pendek, memberi perhatian pada minat yang akan datang, menekankan kebahagiaan. Yang keempat, orang di dalam masyarakat yang memilih kekangan cenderung untuk berjimat cermat untuk jangka masa yang panjang. Dan yang kelima, 24% bagi dimensi kepuasan menunjukkan budaya Cina adalah budaya yang terpelihara, tidak terpengaruh dengan keseronokan dan kekayaan semasa. Okey, sekarang kita masuk kesimpulan. China adalah tamadun yang kaya dengan sejarah dan budaya. Masyarakat dan rakyat China merupakan rakyat yang mesra. Dia merupakan masyarakat yang menghargai hubungan dan dia cenderung dalam terlalu berwaspada dalam mewujudkan hubungan yang rapat. Dan dia mementingkan harmoni. Dia lebih cenderung untuk mengelakkan konflik. Dia boleh menjadi tegas dan juga agresif. Dia sebagai salah satu negara yang mempunyai keunikan tersendiri. Itu saja daripada kumpulan 2. Terima kasih kepada Cik Zulaikah.